Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan mempelajari tentang sirah di bawah tajuk Hajjatul Wada'. Sebelum kita belajar, lebih elok kalau kita membaca doa belajar. Baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Apa ya objektif pembelajaran pada hari ini? Baik. Objektif pembelajaran pada hari ini agar murid mendapat mengetahui tentang latar belakang peristiwa Hajjatul Wada' dan juga dapat menjelaskan tentang kronologi peristiwa Hajjatul Wada' dengan baik. Jom sama-sama kita melihat latar belakang peristiwa Hajjatul Wada'. Nabi Muhammad SAW telah berada di Madinah selama 9 tahun dan tidak pernah mengerjakan haji dalam tempoh tersebut. Masya Allah, pasti baginda dan para sahabat terlalu rindu untuk melihat Kaabah kan? Begitu juga dengan kita. Pasti kita semua rindu untuk pulang ke kampung halaman, terutama berjumpa dengan ibu bapa, datuk, nenek dan saudara mara. Sehinggalah baginda membuat pengumuman untuk mengerjakan haji pada tahun tersebut, iaitu pada tahun ke-10 Hijrah dalam bulan Zulkaidah. Apa agak-agaknya ya reaksi para sahabat tentang pengumuman tersebut? Jom kita lihat. Apabila mendengar berita tersebut, ramai para sahabat yang gembira dan menyatakan keinginan mereka untuk menyertai baginda ke Mekah. Setelah dikumpul, rombongan para sahabat yang akan mengikuti baginda adalah sejumlah 90,000 orang. Alhamdulillah, ini membuktikan bahawa para sahabat tidak pernah melupakan Mekah dan merinduinya sentiasa. Akhirnya, rombongan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin berangkat ke Mekah pada 25 Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah. Itulah antara latar belakang peristiwa Hajjatul Wada'. Seronok kan dapat mengerjakan haji bersama-sama Nabi SAW? Seterusnya kita melihat kronologi peristiwa Hajjatul Wada'. Tempat pertama ialah di Zulhulaifah. Di sini, baginda dan kaum muslimin berhenti rehat, bermalam dan berniat ihram setelah bertolak dari Madinah. Seterusnya, baginda dan kaum muslimin berhenti di Zultuwa, juga bermalam di sana. Dari Zultuwa, rombongan seterusnya sampai ke Mekah. Apabila sampai sahaja di Baitullah, baginda dan rombongan melakukan tawaf dan sa'i. Pada 8 Zulhijjah pula, baginda dan para sahabat bermalam di Mina dan pada keesokannya baginda bergerak ke Arafah. Di Arafah, baginda melakukan ibadah wukuf, kemudian menyampaikan khutbah terakhir di khalayak kaum muslimin.
Dan seterusnya baginda bermalam di Muzdalifah. Setelah bermalam di Muzdalifah, pada keesokannya iaitu pada 11, 12, 13 Zulhijjah, baginda berada di Mina. Baginda bersama para sahabat melakukan ibadah melontar jumrah dan menyembelih unta dalam tempoh tersebut. Setelah selesai, baginda kembali ke Mekah dan melakukan tawaf. Kemudian, baginda bertolak ke Madinah setelah menyelesaikan ibadah haji. Itulah antara kronologi peristiwa Hajjatul Wada. Jom kita lihat ringkasan kronologi peristiwa Hajjatul Wada dalam peta alih. Kesimpulan atau ringkasan kronologi peristiwa Hajjatul Wada. Ia bermula di Zulhulaifah, Zutuwa, Mekah, Madinah, Arafah, Muzdalifah, Mina, Mekah dan kembali ke Madinah. Sebagai tugasan, boleh murid-murid membuat kiraan berapa harikah baginda dan para sahabat pergi menunaikan haji dalam peristiwa ini? Alhamdulillah, bahagian pertama pembelajaran kita tentang Hajjatul Wada telah pun selesai. Kita akan menyambung bahagian kedua pada minggu hadapan, insya-Allah. Sehingga berjumpa lagi. Syukran jazilan wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.